Okay, hai, Assalamualaikum. InsyaAllah untuk sirah, kita akan sambung lagi tentang dakwah Nabi. Kalau sebelum ni, kita dah belajar tentang dua peringkat dakwah. Yang pertama adalah secara sulit ataupun sembunyi-sembunyi, dan satu lagi, dakwah ni adalah melalui terang-terangan. Okey, untuk hari ini Maklimah akan cerita lagi tentang betapa cekalnya Nabi berdakwah. Okey, ada dua, untuk tajuk ni ada dua poin. Yang pertama, sebab-sebab penentangan. Sebab-sebab penentangan ni daripada pembesar-pembesar Quraisy lah. Yang kedua adalah situasi antara Nabi dan Abu Talib. Apa yang berlaku? Okey, untuk hari ini, yang pertama, kita nak tahu kenapa pembesar-pembesar Quraisy ni sangat menentang dakwah Nabi, sampai sanggup membunuh, sampai sanggup mereka sanggup menyeksa ramai orang Islam sebab dia orang tak nak Islam. Kenapa? Ada 6 sebab utama. Antum boleh rujuk juga buku teks muka surat 11. Okey, mak ayah baca satu-satu. Okey, yang pertama, pembesar-pembesar Quraisy ni sangat bimbangkan persaingan menjadi ketua. Bila mereka takut, bila Islam makin kuat, Nabi akan jadi ketua. Jadi mereka ni kan sebagai pembesar-pembesar ni, mereka tak nak benda tu berlaku. Dia orang je yang jadi ketua kan. Okey, yang kedua, mahu mempertahankan penyembahan berhala. So mereka nak juga sembah berhala tu. Dan ada poin yang kelima tu, kalau boleh tengok dari segi ekonomi pun, mereka ni mendapat untung daripada penjualan berhala-berhala. Jadi bila mereka kalau terima Islam, nanti tak boleh dah sembah berhala, jadi rugilah kepada mereka kan. Tu ada dua sebab kat situ. Yang ketiga ataupun yang keempat lah, suka menerima konsep persamaan taraf antara ketua, antara tuan dan hamba. Okay? Bagi orang-orang jahiliah dulu, bagi pembesar Quraisy ni, tuan kat atas, hamba kat bawah. Jadi tak boleh nak bersama. Okay? Tapi kalau dalam Islam, semua manusia tu sama. Okay? Kita kena hormat semua sama. Macam itu. So dia orang tak nak benda tu berlaku. Dan yang seterusnya, takut dengan pembalasan hari akhirat. Sebab mereka tahu mereka ni kalau ikut Islam, mereka ada banyak buat dosa, mereka ada banyak buat benda-benda jahiliah, macam contohnya berjudi, semua tak boleh kan. Tapi dia orang tahu kalau dia orang buat benda tu, kalau ke hari akhirat nanti mereka akan dihukum lah kan. Jadi mereka terus tolak Islam, dia orang tak nak percaya semua benda tu. So sebab dia orang takut lah hari akhirat nanti akan dibalas semuanya, walaupun benda tu memang real. Okay. Dan last sekali, takut hilang penghormatan sebagai penjaga Kaabah. Memang pembesar-pembesar Quraisy ni adalah penjaga Kaabah lah, dan penjaga Kaabah ni adalah satu tugas yang mulia lah semua orang berbuat. Jadi mereka takut kalau mereka terima Islam, tugas penjaga Kaabah tu akan dibagi kepada orang lain. So ada 6 sebab lah kat sini kenapa pembesar Quraisy tak nak terima Islam. Okey, yang kedua, situasi bila mereka tak nak terima Islam ni, mereka pergi jumpa dengan Abu Talib. Abu Talib ni bapa saudara Nabi yang sangat sayang Nabi. Nabi pun sangat sayang ke Abu Talib ni sebab Nabi membesar bersama Abu Talib kan. Mereka jumpa Abu Talib, mereka kata, pujuklah anak saudara engkau tu untuk pujuk dan halang daripada terus berdakwah lah kat orang luar kan. Lepas tu Abu Talib sebenarnya dia bersalah sebab dia walaupun dia bukan Islam, tapi dia sangat sayang Nabi, dia sangat hormatkan Nabi. Jadinya dia kata okey, aku cuba kan. So dia pergi jumpa Nabi. Abu Talib dia pergi jumpa Nabi, anak saudara dia ni. So bila dia datang, lalu dia katalah, wahai Muhammad, boleh tak kalau kau stop daripada terus berdakwah kepada orang. Gitulah merujuk kepada pembesar Quraisy lah. Semua tu kayak orang kafir lah maksudnya. Kalau mereka letakkan matahari atas tangan kanan aku dan bulan atas tangan kiri aku untuk aku tinggalkan dakwah ni, nescaya aku tidak akan melakukannya, walaupun aku mungkin akan binasa dengan gapo yang diorang bagi ni kan. Jadi yang kat sini ibarat Nabi kata, walau apa pun yang berlaku dekat aku tidak akan meninggalkan dakwah Islam ni. Jadi Abu Talib pun aku, dan Abu Talib kata, aku akan terus menghormati kamu lah. So itu sahaja kesimpulannya. Nabi ni walaupun dia ditentang sangat hebat oleh pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang kafir kat sekeliling kan, dekat Mekah tu, Nabi tidak meninggalkan Islam. Nabi terus cekal untuk berdakwah. So kita boleh ambil iktibar lah daripada peristiwa ni, supaya kita pun terus kuat dan terus cekal untuk buat dakwah, untuk buat ibadah, terutamanya kat bulan puasa ni, dan seterusnya lah, beribadah kepada ahli keluarga kita dan jiran-jiran kita, insyaAllah. Okay, itu untuk latihan Maklimah
dalam buku tulis tentang sebab-sebab penentangan pembesar Quraisy ni. Antum boleh tengok dalam buku teks ada 6 sebab kat sini. Jadinya buka buku teks, tulis hari dan tarikh, tulis tajuk dan tulis sebab-sebab ni. Ada 6 ni, salin 6 sebab penentangan pembesar-pembesar Quraisy lah. Okey, itu sahaja.